Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, apa sebenarnya yang sahih tentang cara mandi junub? Mandi haid, mandi wiladah, mandi istihadah, dan segala tentang jenis mandi-mandi ini. Ada ustaz ini kata ada beberapa tertib. Ada ustaz tu kata ambil wuduk dulu baru mandi. Ustaz sana pula kata tak perlu wuduk dulu sebab berhadas. Tak perlu berwuduk, mandi dulu lepas tu berwuduk, niat pun kena khusus. Apa sebenarnya yang betul, yang betul-betul sahih ustaz, Nabi ajar? Baik, wallahu taala alam. Banyak soalan yang ditanya ni. Pertama sekali dia soalan tentang apa sebenarnya yang sahih tentang cara mandi junub, mandi haid, mandi wiladah, mandi istihadah, dan segala tentang jenis mandi-mandi. Baik, mandi ni ada dua. Kita boleh katakan secara umum mandi ada tiga lah. Kita kata secara umumnya mandi dalam urusan manusia ni, kehidupan, dalam urusan kehidupan dia ada tiga jenis. Pertama, mandi kerana membersihkan badan atau menyejukkan badan. Mandi yang seperti itu tidak dikategorikan sebagai mandi ibadat. Mandi kedua kita kata sebagai mandi sunat, seperti mandi kerana hari Jumaat, mandi hari raya. Itu mandi ibadat yang memerlukan niat, yakni niat untuk mandi kerana hari Jumaat, ataupun mandi kerana hendak pergi salat Jumaat, ataupun mandi kerana hari raya. Jadi itu termasuk dalam mandi-mandi yang sunat. Yang ketiga, ada mandi wajib, yang kita sebut sebagai mandi wajib. Mandi wajib ni ada beberapa perkara yang mujibatul ghusli, yang mewajibkan seseorang itu mandi. Antaranya kerana junub, antaranya yang mewajibkan mandi kerana haid, antaranya lagi kerana nifas, antaranya lagi kerana mati, antaranya lagi apa lagi, masuk Islam. Mandi masuk Islam itu antara mujibatul ghusl, benda-benda yang mewajibkan mandi. Jadi mandi sunat dan mandi wajib itu adalah ibadat. Dia memerlukan kepada niat, dia memerlukan niat. Kadar untuk terlaksana mandi sunat atau mandi wajib apabila kita ada niat dan kita meratakan air seluruh badan. Itu kadar minimum. Sebahagian ulama' memasukkan yang kita nak kadar tu rukun lah, perkara-perkara yang mesti ada sehingga terlaksananya mandi ibadat tersebut. Sebahagian ulama' menyebut rukun itu ada dua, sebahagian ulama' menyebut rukun itu ada tiga, tapi sebenarnya sama saja. Kalau yang kata dua, mereka merujuk kepada mesti ada niat, dan yang kedua, rukun yang kedua mesti meratakan air seluruh badan. Bagi ulama' yang mengatakan ada tiga rukun, yang pertama ada niat, meratakan air seluruh badan, dan menghilangkan najis yang ada pada badan. Itu yang ketiga. Yang kedua pun dah tentulah dia memaksudkan, bila dia kata meratakan air seluruh badan, maka sudah tentulah dia memaksudkan juga menghilangkan najis yang ada pada badan. Itu kadar minimum, kadar minimum. Manakala yang disebut sebagai al-ghuslul mujzi', kadar minimum bagi sesuatu mandi sehingga dia boleh dikatakan telah melaksanakan mandi, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Yang kedua adalah al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna itu yang ada ustaz kata kena wuduk terlebih dahulu tu. Cara menunaikan mandi yang paling sempurna, sama ada untuk mandi sunat ataupun mandi wajib, adalah dengan cara kita terlebih dahulu berwuduk seperti mana wuduk untuk salat. Sebelum tu kita membasuh kemaluan kubul dan dubur, kemudian berwuduk seperti mana wuduk untuk salat, kemudian menjirus air ke kepala dan kita sental air pada kepala sehingga dia kena pada kulit kepala, kemudian kita meratakan air dengan kita mendahulukan anggota badan sebelah kanan, selepas itu anggota sebelah kiri, kemudian kita basuh kaki dan selesai mandi. Itu mandi paling sempurna untuk mandi ibadah, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib.
Itu maksud dia. Jadi soalan tanya apa sebenarnya yang sahih tentang cara mandi junub. Mandi junub saya dah bagi tahu. Sama ada yang paling minimum ada niat menghilangkan najis, kemudian meratakan air seluruh badan, ikutlah dia nak terjun, dia nak cuci kepala terlebih dahulu ke, dia nak cuci kaki terlebih dahulu ke, dia nak cuci bahagian tengah badan terlebih dahulu ke, ataupun dia nak terjun dalam kolam ke, dalam sungai ke, nak terjun kaki dulu ke, nak terjun kepala dulu ke. Apabila dia ada niat mandi junub dan meratakan air seluruh badan, menghilangkan najis yang ada pada badan, maka dia telah melaksanakan mandi junub. Demikian juga mandi haid, samalah, sama penangan dia. Mandi wiladah iaitulah mandi bagi wanita yang dia selepas dia kelahiran, dia melahirkan anak tu bila balalin, sebut para al-Imam An-Nawawi sebut. Kata al-Imam An-Nawawi dalam kitab dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, kata beliau, wa kadza wiladatun bila balalin fil asah. Maka demikian juga antara perkara yang mewajibkan mandi iaitulah wiladah, yakni kelahiran, melahirkan anak, bila balalin, tanpa ada basahan, maksudnya tak ada darah langsung. Wajib mandi kenapa? Kerana kelahiran. Itu pun fil asah. Pada maknanya ada ulama mazhab Syafi'i sini, ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeza pandangan. Dan itu al-Imam An-Nawawi mendahulukan perkataannya dengan berkata wa kadza wiladatun, di mana al-Imam An-Nawawi bila dia sebut di dalam Minhajut Talibin, bila dia sebut wa kadza, dia memberi isyarat perkara itu ada khilaf mazhab. Lalu dia kata berdasarkan penilaian al-Imam An-Nawawi, pandangan yang asah adalah kelahiran tanpa sebarang darah dan tanpa sebarang cecair yang menuruti kelahiran tetap wajib mandi. Dia tidak boleh dinamakan mandi kerana nifas, kerana tak ada darah. Habis itu mandi wajib sebab apa? Sebab wiladah, sebab kelahiran. Sebab kelahiran. Manakala bagi wanita yang melahirkan anak kemudian dituruti dengan darah nifas seperti yang biasa berlaku, maka yang ada pada dia mandi apabila kering nifas, tidak ada mandi wiladah kerana dia ada nifas. Itu maksud mandi wiladah. Dan mandi wiladah ini telah menimbulkan salah faham dalam masyarakat kita pada hari ini, dan saya telah jawab dalam bentuk tulisan yang ada di dalam web saya. Mandi istihadah ni, mandi istihadah dia wajib wuduk, tak wajib mandi. Dan segala tentang jenis mandi ni saya dah terang sebentar tadi. Ada ustaz ni kata ada beberapa tertib, ya, seperti yang telah saya terangkan. Jika kita merujuk kepada mandi al-ghuslul kamil, mandi yang paling sempurna, seperti tertibnya seperti yang saya sebut sebentar tadi. Tapi tertib itu bukan wajib. Bukan mesti dilakukan tertib. Sunat perkara tu. Ada ustaz tu kata ambil wuduk dulu. Ya, ambil wuduk di hadapan. Kalau merujuk kepada mandi wajib berdasarkan sunnah, wuduk itu diambil di awal mandian. Sabit perkara itu dari perkataan Nabi SAW dan perkhabaran daripada para isteri baginda. Ada ustaz sana pula kata tak perlu wuduk dulu sebab berhadas, tak boleh berwuduk. Itu tak payah ambil. Kalau ada ustaz sebut macam tu, dia bukan ustaz, dia jahil, dia tak tahu tu apa yang dia cakap. Dia jahil. Dia kata tak perlu ambil wuduk dulu, mandi dulu. Itu tak tahu tu, ustaz tu dia tak tahu. Bukan ustaz lah tu, maksudnya kalau semak sudah tentu dia tidak ada asas pengajian Islam. Jadi saya dah terang apa sebenarnya yang betul-betul sahih ustaz. Jadi saya dah terang berdasarkan di awal tadi. Saya harap cara penerangan saya itu dapat merungkaikan kemusykilan pada saudara yang bertanya. Wallahu a'lam.